Assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari ini. Masih lagi dalam tajuk masa dan waktu. Hari ini standard pembelajaran yang terlibat ialah murid dapat menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak masa melibatkan pecahan tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit. Okey, kalau melibatkan penukaran unit ni murid mesti hafal, mesti tahu rumus masa. Okey, rumus masa. Ingat lagi tak rumus masa? Okey, yang 1 jam sama dengan 60 minit tu ingat lagi? Kamu kena ingat unit masa, rumus masa supaya senang kamu nak buat penukaran unit. Okey, cikgu tunjuk balik rumus masa yang mesti kamu hafal. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dekad. Dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Baik, kita sekarang tengok contoh soalan. Okey, yang pertama, 9/10 jam tolak 25 minit sama dengan berapa minit? Okey, kalau kita tengok unit yang terlibat minit, minit dan jam. Jawapan akhir yang dia nak adalah minit. Jadi terpaksalah kita tukar 9/10 jam jadi minit. Kamu masih ingat rumus masa yang melibatkan jam dan minit? Okey. Rumus masa yang melibatkan jam dan minit ialah 1 jam sama dengan 60 minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita perlu tukar 9/10 jam kepada minit. Okey, 9/10 jam kita kena tukar jadi minit. Okey, bila kena tukar jadi minit, maksudnya kena darab 60. Okey, 9/10 jam darab 60 minit. Untuk tukar kepada minit, kita darab 60. Okey, yang ni senang sebab kita boleh potong kosong kat bawah. Bawah 1 atas 1. Tinggal 9 darab 6. 9 darab 6 sama dengan 54 minit. Okey, jadi 9/10 jam sama dengan 54 minit. Bila dah dapat minit, baru kita boleh tolak. Okey, tak perlulah kita buat jadual unit, kita tolak macam biasa saja. 54 minit tolak dengan ni 25 minit ni. 25 minit. Okey, 4 tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah. Sini jadi 4, sini jadi 14. 14 tolak 5 sama dengan 9. 4 tolak 2 dapat 2. Jadi jawapannya 29 minit. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, contoh yang ini melibatkan hari dan jam. 9 hari 18 jam tolak 7/8 hari. Dia nak jawapan dalam hari dan jam. Apabila melibatkan unit berbeza macam ni, kamu perlu ingat rumus masa yang melibatkan hari dan jam. Ingat tak rumus masa yang melibatkan hari dan jam? Okey, rumus masa yang terlibat ialah 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, untuk soalan macam ni, apabila ada unit yang berbeza, seeloknya bentuk lazim dalam bentuk jadual. Macam ni. Okey, yang ni kita tulis hari. Yang ni kita tulis jam. Okey, 9 hari 18 jam. Masuk dalam jadual. 9 hari 18 jam. 7/8 hari tak cukup 1 hari. Maksudnya kena tukar kepada jam. Okey, 7/8 hari
kena tukar kepada jam. Kita tengok rumus masa ni, hari nak jadi jam darab 24. Maksudnya 7/8 darab 24 jam. Okey, 7/8 darab 24 jam. Okey, jadi sekarang kita guna sistem potong, iaitu penyebut dengan pengangka. Yang ni pengangka, ni penyebut. Kita kecikkan menggunakan sifir yang sama. Sifir yang kita guna ialah sifir 8. 8 bagi 8 kita dapat 1. 24 bagi 8 kita dapat 3. Okey, jadi sekarang 7 darab 3. 7 darab 3 sama dengan 21. Jadi kita tahu sekarang 7/8 hari sama dengan 21 jam. Kita masuk dalam kita punya jadual masa, jadual unit masa ini. Okey, 9 hari 18 jam tolak dengan yang ni 21 jam. Tolak sini 21 jam. Okey. Masalahnya sekarang 18 lebih kecil daripada 21, tak boleh tolak. Kita pinjam 1 hari. Daripada 9 akan jadi 8. Okey, 1 hari kita bagi dekat jam, kita perlu ingat 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi 18 ni kena tambah 24. Okey, 18 tambah 24 berapa? Okey, kita tambah 12, 1, okey 4. Jadi sekarang sini bukan lagi 18 tetapi 42. 42 tolak 21. 2 tolak 1, 1. 4 tolak 2, 2. Turun 8. Jadi jawapannya ialah 8 hari 21 jam. Okey, 9 hari 18 jam tolak 7/8 hari sama dengan 8 hari 21 jam. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang melibatkan tahun dan bulan. Okey, 8 tahun 8 bulan tolak 21/2 tahun. Dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, kalau kamu perhati, kalau melibatkan tahun dan bulan, rumus masa yang terlibat ialah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, kita buat dalam bentuk jadual unit masa macam ni. Okey, depan kita tulis tahun, yang kedua ni kita tulis bulan. Okey, 8 tahun 8 bulan kita masuk dalam jadual. 8 tahun 8 bulan tolak dengan 21/2 tahun. Okey, yang ni kita kena ceraikan. Maksudnya 2 tahun tambah 1/2 tahun. Okey, 2 tahun kita biarkan, tak payah ubah. Yang ni kita kena tukar jadi bulan. Okey, tahun nak jadi bulan, kita kena darab 12. Jadi 1/2 darab 12 bulan. Okey, kita buat sistem potong. Okey, penyebut dengan pengangka kita bahagi dengan sifir yang sama. Sifir yang kita guna ialah sifir 2. Jadi 2 bagi 2 1. 12 bagi 2 dapat 6. Sekarang 1 darab 6 sama dengan 6 bulan. Okey, jadi 2 1/2 tahun sama dengan 2 tahun 6 bulan. Kita dah ada tahun 6 bulan. Masuk dalam jadual kita. Tolak 2 tahun 6 bulan. Okey, 8 tolak 6 2. 8 tolak 2 6.
Jadi sekarang kita tahu 8 tahun 8 bulan tolak 2 1/2 tahun sama dengan 6 tahun 2 bulan. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan yang melibatkan dekad dan tahun. 9 dekad tolak 6 3/10 dekad sama dengan berapa dekad berapa tahun. Okey, rumus masa yang terlibat kat sini ialah 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey. Nak senang kita buat jadual unit masa. Depan kita tulis dekad. Yang belakang kita tulis tahun. Okey, yang ni 9 dekad. Okey, 9 dekad, tahun tak ada, kita taruh je sifar. Okey, sekarang tengok yang kedua ni 6/3 dekad. Kita kena pecahkan, kena ceraikan. Maksudnya 6 dekad tambah dengan 3/10 dekad. Okey, 6 dekad ni tak perlu buat apa-apa. Yang kita perlu ubah ini ialah 3/10 dekad ni kita kena tukar jadi tahun. Okey, nak tukar jadi tahun, kita tengok rumus masa. Dekad nak jadi tahun, darab 10. Okey, jadi kita darab 10. 3/10 darab 10 tahun. Okey. Senang, kita boleh potong 10 atas 10 bawah, tinggal 3. Jadi sama dengan 3 tahun. Okey, jadi 6 3/10 dekad sama dengan 6 dekad. Ini tulis balik. 6 dekad 3 tahun. Masuk dalam jadual kita. 6 dekad 3 tahun. Baru kita boleh tolak. Tapi masalahnya sifar tak boleh tolak 3. Jadi kita pinjam dari 9 dekad. Kita pinjam 1 dekad. 1 dekad bagi kat tahun. Kita kena ingat 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi dia bagi kat sini 10. 10 buang 3 dapat 7. Okey, yang ni dah pinjam jadi 8 kan. 8 buang 6 jadi 2. Jadi kita tahu jawapannya sekarang 2 dekad 7 tahun. Jadi 9 dekad tolak 6 3/10 dekad sama dengan 2 dekad 7 tahun. Okey, yang terakhir sekali contoh kita boleh tengok abad dengan tahun. Okey, 2 abad 35 tahun tolak 1/4 abad sama dengan berapa abad berapa tahun. Jadi kalau kamu tengok unit ni abad dengan tahun, rumus masa yang terlibat ialah 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, kita buat jadual unit masa. Depan abad, belakang tahun. 2 abad 35 tahun, tulis 2 abad 35 tahun. Tolak dengan ni 1/4 abad ni kita kena ceraikan. Jadi 1 abad tambah 1/4 abad. Yang 1/4 abad ni kita kena tukar jadi tahun. Kita tengok balik rumus masa kita. 1 abad nak jadi tahun kena darab 100. Jadi kita darab 100 tahun. Okey, maksudnya 1/4 darab 100 tahun. Okey, 1 darab 100, 100. Kemudian 100 bahagi 4. 100 bahagi 4. 4 darab 2, 8. Buang 8. 10 buang 8 dapat 2. Turun sifar. 5 darab 4, 20. Habis. Jadi 1/4 abad. 1/4 abad ni
sama dengan 25 tahun. Okey, jadi kita tahu 1/4 abad sama dengan 1 tahun. 1 abad, 1 abad 25 tahun. Masuk dalam jadual 1 abad 25 tahun. Boleh kita tolak. 5 tolak 5 sifar, 3 tolak 2 1, 2 tolak 1 1. Jadi jawapan dia 1 abad 10 tahun. Okey, jadi sampai sini cikgu bagi contoh tolak unit masa melibatkan pecahan. Macam biasalah. Kamu boleh rujuk contoh-contoh ni dalam buku teks muka surat, kalau tak silap cikgu, muka surat 154. Okey. Lepas ni kalau boleh terus buat Google Form. Ada sedikit soalan dalam Google Form. Pastikan nama penuh ditulis serta kelas ditanda untuk cikgu catat markah dan juga kehadiran. Sekian, terima kasih.